الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan semua larangannya. Mimbar pada hari ini akan memperdengarkan khutbah bertajuk Teguh Jihad Bersama Palestin. Firman Allah Subhanahu wa taala, ayat pertama surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang telah kami berkaki sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat pertama surah Al-Isra yang dibaca sebentar tadi menunjukkan betapa Islam mengangkat kemuliaan Masjidil Aqsa dan bumi Palestin yang dilimpahi keberkatan ilahi. Sebelum umat Islam berkiblatkan Ka'bah di Mekah, Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam berpandukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa ialah masjid ketiga termulia kedudukannya. La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjid hadha wa Masjidil Aqsa. Bermaksud tidak dituntut melakukan perjalanan yang jauh melainkan ketiga buah masjid, Masjidil Haram, Masjid ini Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, konflik perang di Palestin masih belum berakhir, sehingga kini telah mencapai 4.000 orang rakyat awam Palestin meninggal dunia mangsa kekejaman rejim Zionis Israel. Israel yang angkuh dan sombong terus beranggapan bahawa mereka tidak mampu dikalahkan kerana berselindung di sebalik kuasa-kuasa besar dunia. Mereka juga bertindak kejam dengan melakukan pembunuhan beramai-ramai jemaah yang dilimpahi keberkatan ilahi. 75 tahun rakyat Palestin ditindas, hidup bagaikan berada di dalam penjara, dikelilingi tembok dan diawasi oleh tentara berjana. Kebebasan mereka untuk hidup sebagai rakyatnya merdeka dinafikan. Berbagai bantuan dan keperluan hidup mereka ditahan. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang sentiasa mendukung kebebasan rakyat Palestin, kita semua bertanggungjawab membela dan mempertahankan bumi suci itu. Sebagai ummah, kita mempunyai tanggungjawab fardu kifayah, yaitu tanggungjawab kemanusiaan, untuk tampil menghulurkan bantuan bagi meringankan penderitaan yang sedang dihadapi oleh umat Islam berpandukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bermaksud tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia menyayangi saudaranya seperti mana dia menyayangi dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana pula caranya? Sedangkan kita semua berada di sini, sudah tentu setidak-tidaknya kita menyatakan sokongan terhadap rakyat Palestin dan memanjatkan doa yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka sentiasa diberi perlindungan, keamanan dan kemenangan menghadapi musuh-musuh nyata mereka. Selain itu juga kita boleh menyalurkan sumbangan kepada tabung-tabung Palestin yang diakui kesahihannya. Maka wahai saudara seagamaku, demi bumi Palestin,
marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan seluruh penduduk Palestin dan bebaskan mereka segera dari cengkaman rejim Zionis Israel. Hanya kepada Allah Ta'ala sebaik-baik tempat memohon pertolongan. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, berat memandang, berat lagi memikul. Betapa besarnya hujan yang menimpa umat Palestin, sukar tergambarkan. Namun begitu, dalam menyelami konflik ini terdapat ibrah dan pengajaran kepada umat Islam untuk melihat perkara tersebut dengan mata hati di sebalik suatu kejadian. Berikut beberapa pengajaran yang dapat diambil daripada konflik yang berlaku di Palestina. Pengajaran utama peristiwa berdarah berlaku di bumi Palestina ini adalah betapa perlunya umat Islam bersatu padu dalam membantu antara satu sama lain. Kerana perpaduan itu membawa kekuatan, kemajuan dan keberkatan kepada umat Islam. Pengajaran kedua yang dapat dicontohi adalah sikap mereka yang benar-benar bertawakal dan menyerahkan segala urusan negara serta hidup mereka kepada Allah. Meskipun menghadapi dugaan yang maha hebat di dunia, rakyat Palestin tercekal berjuang dalam mempertahankan tanah air dan keluarga mereka. Dalam masa yang sama, berserah pada Allah sepenuhnya. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, kita sebagai rakyat Malaysia perlu bersyukur atas keamanan negara kita selama ini. Seperti rakyat negara-negara lain, khususnya rakyat Palestin, juga mempunyai keinginan akan keamanan dan mengimpikan sebuah negara yang berdaulat. Oleh itu, umat juga dianjurkan melazimi bacaan doa nazilah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilan kepada rakyat Palestin serta menimpakan pembalasan hukuman kepada pihak yang melakukan kezaliman. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Muslimin yang berahmati Allah, mimbar menyeru para jemaah agar tetap berpegang kepada akidah Islamiyah berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in. Jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Makmurkan rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutama salat fardu berjemaah. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. اللهم انزل رحمة على السلاطين الكرام وجميع المسلمين العظام الذين قالوا بالحق وبه كانوا يعدلون. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, lindungi Masjidil Aqsa dan Palestin dari cengkaman Yahudi Zionis. Makbulkan doa, rintihan dan munajat umat Islam untuk Palestin. Ringankan penderitaan rakyat Palestin dan gantikannya dengan kebaikan. Limpahi rahmatmu kepada hamba-hambamu dan ahli keluarga mereka yang telah syahid mempertahankan bumi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.